Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar korang? So hopefully korang semua sihat-sihat lah ya kat sana Okay. Bertemu lagi dalam video saya pada kali ini. Tapi hari ni special sikit sebab kita akan masuk bab baru, iaitu bab 7, koordinasi badan. Dalam tajuk ni sebenarnya kita akan mempelajari tentang lebih kepada sistem endokrin manusia. Dan hari ni saya lebih fokus pada 7.1, tapi bukan semua keseluruhan 7.1 lah, saya tak cover keseluruhan lah. Saya mungkin buat 2 part video ni sebab 7.1 ni taklah panjang tajuk dia, tapi dia macam ada maklumat sikit dan banyak sikit lah maklumat dalam dia. Kau belajar banyak-banyak kan macam terpulak kan. So macam alah, biar relax-relax je kan. Relax-relax je. So hidup ni kena bersederhana. Okey lah. Bersederhana lah kita. Okey. So macam biasa, siapa yang like boleh like. Kalau suka, siapa yang rasa okey video ni boleh share pada kawan-kawan kalau korang faham. Kalau tak faham macam biasa, boleh komen dekat ruangan komen untuk tanyakan soalan apa-apa. InsyaAllah saya akan jawab, insyaAllah. Okey. Baik, tanpa melengahkan masa, jomlah kita pergi sistem endokrin manusia. Okey, hari ni kita belajar sistem endokrin manusia. Tapi sebelum tu saya ada sediakan komik sikit untuk anda. Kita bacalah kita baca. So ini berkenaan dengan PKP hari tu. Nak ke mana ni cik? Dia kata nak beli makanan jap. Seorang ni nak beli makanan. Encik kena patuh pada PKP, seorang saja dibenarkan. Kenapa nak keluar sampai 2 orang? Tanya. Bila masa pula saya keluar 2 orang? Nampak seorang je kan? Lihat je. Habis tu belakang tu siapa? Mana? Alamak. Siapa tu? Lari. Lari. So tak tahu dia lari pergi mana dah. Kan. So pernah tak jumpa dengan situasi macam ni? So kalau saya pun memang cabut lari, tak ingat dunia lah kan. Tapi persoalan yang saya tanya dengan kamu semua, pernah tak korang jumpa satu situasi yang menakutkan di mana korang tak perasan pun, ataupun korang tak menjangka yang korang boleh lari selaju itu, ataupun tiba-tiba ada tembok kat depan, korang boleh tembus tembok. Bukanlah tembus tembok, maksudnya boleh panjat tembok tinggi, boleh rempuh duri, boleh lalu bawah lori, boleh ciluk kan. Kalau orang naik motor tu boleh ciluk kiri kanan lepas kan. So lepas tu kita balik-balik rumah, kita termenung kejap. Macam mana aku boleh lepas semua benda tadi kan? So benda yang tak dijangka tu sebenarnya ada kaitan dengan tajuk kita hari ni yang kita nak belajar, iaitu berkaitan dengan koordinasi badan. Jadi apa koordinasi badan? Okey. Kita tengok dulu dalam sebelum tu saya terangkan koordinasi badan ni adalah macam mana badan kita merespon terhadap rangsangan yang datang pada kita. Contohlah dalam kartun tadi, orang tu nampak hantu kan, sekali polis dengan driver melari kan. So diorang nampak hantu, dan apa respon badan diorang terhadap hantu tersebut? So diorang merespon something dan diorang terus lari. So badan telah melakukan sesuatu yang dapat kita jangka. Ada bahan-bahan yang berlaku dalam tu, ada perkara-perkara yang berlaku dalam badan kita yang tanpa kita sedari, dan menyebabkan kita boleh lari sejauh itu, boleh melakukan perkara-perkara yang pelik-pelik, tak pernah difikir akal pun, ataupun tak pernah terbayang pun boleh buat macam tu, dan kita boleh buat sebenarnya dalam situasi-situasi yang tertentu. So itu yang kita nak belajar hari ni. So macam mana badan kita boleh merespon terhadap benda tu, itulah koordinasi badan. Sebenarnya dia melibatkan 2 benda, satu saraf, satu bahan kimia yang namanya hormon. Jadi untuk tajuk kali ini kita lebih berfokuskan kepada hormon. Untuk tajuk sistem saraf tu mungkin dalam tingkatan 5 nanti kita akan perkenalkan dengan sistem saraf. Okeylah, jomlah, banyak sangat bebel. Jom. Sebagai pengenalannya, kita kena tahu dulu sistem endokrin. Okey, apa sistem endokrin? Sistem endokrin merupakan satu sistem dalam badan yang mengkoordinasi. Mengkoordinasi ni macam mengawal, menyusun atur fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Koordinasi ni maksud dia menyusun atur fungsi badan yang melibatkan bahan-bahan kimia. Apa bahan kimia tu? Hormon lah. Okey.
Sistem endokrin berfungsi sebagai penghantar maklumat, guys. Sebagai penghantar maklumat, guys. Sistem endokrin ni dia fungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Maknanya kat sini, hormon bolehlah kita katakan sebagai macam postman. Macam tu kan. Hormon adalah sejenis bahan kimia organik iaitu protein yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Maksudnya ada satu kelenjar, ada satu tempat dekat dalam badan kita ni namanya kelenjar. Kelenjar ni namanya kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ni lah yang menghasilkan hormon. Hormon ni lah yang menghantar maklumat-maklumat ke kawasan-kawasan badan kita untuk merespon terhadap apa yang kita rasa, apa yang kita fikir. Okey. So kelenjar endokrin adalah kelenjar tanpa duktus, kan saya dah kata kelenjar tanpa duktus, kerana hormonnya tidak dibawa melalui duktus tetapi dirembeskan. Dirembeskan ni maksudnya dikeluarkan secara terus ke dalam sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan. Okey, maksudnya apa yang special sangat kelenjar endokrin ni adalah kelenjar endokrin adalah dia adalah kilang, saya kata kilang, istilah kilang ataupun satu kawasan dalam badan kita yang menghasilkan hormon tanpa ada saluran. Maksudnya ini contohlah, ini contoh kawasan untuk menghasilkan hormon. Hormon ni dihasilkan keluar daripada sel terus masuk dalam salur darah. Berbanding dengan yang ni, okey, yang ni pun kelenjar juga, tapi nama dia bukan endokrin. Kelenjar ni nama dia kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin ni adalah kelenjar yang menghasilkan bahan kimia melalui duktus. Duktus ni adalah laluan. Duktus tu macam saluran ataupun laluan. So hormon terpaksa lalu ikut sini, barulah keluar ke kawasan-kawasan yang dituju lah. Tapi dalam kelenjar endokrin, sel-sel ni menghasilkan hormon terus masuk dalam salur darah dia pergi ke kawasan dia. Macam tu. Okey. So yang bawah ni adalah contoh-contoh kelenjar eksokrin yang lain. Ada macam-macam bentuk sebenarnya, yang pelik-pelik kan, yang tak kita jangka. Ada macam ni rupanya. Ya, ada. So wow. Kuasa Tuhan kuasa Tuhan. Alhamdulillah. Okey. Satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran. Maksudnya satu postman boleh hantar ke banyak rumah. Tapi sebenarnya hormon ni is very specific dia sangat spesifik. Hanya untuk organ-organ tertentu saja yang berkaitan dengan hormon itu Okey, apa ciri hormon ni sebenarnya? Okey, ciri dia yang pertama, hormon ni memberi kesan yang lama kepada organ sasaran. Contoh dia pergi kat kawasan jantung ni. Okey, contoh dalam situasi ni lah, dalam situasi ni adrenal ni dia menerima maklumat ataupun rangsangan daripada hypothalamus. Hypothalamus ni satu kawasan dekat otak kita. So dia menerima isyarat. So adrenal ni adalah kilang. Adrenal gland ni adalah salah satu daripada kelenjar endokrin. So dia akan menghasilkan hormon untuk dihantar ke kawasan-kawasan ini. Nampak? Saya cerita tadi, hormon boleh lebih daripada satu kawasan dia pergi. Contoh dia pergi dekat jantung. So dia akan memberi kesan terhadap jantung ini. Dia menyampaikan maklumat pada jantung, dia suruh jantung buat apa. Okey. Memberi kesan yang agak lama lah kepada jantung ni. So maklumat dia agak lama. Hormon juga adalah sejenis protein. Hormon bergerak balas terhadap gerak balas terhadap rangsangan adalah perlahan. Maksudnya kat sini hormon ni dia nak sampai ni lama. Okey, lama, dan nak bergerak balas balik jantung tu makan masa sikit. Hanya merangsang tisu atau organ yang khusus saja, bukan semua tempat dia pergi. Dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, cukuplah sikit kan, tak payahlah banyak-banyak hormon ni. Okey, ada beberapa jenis kelenjar dalam badan manusia yang perlu kita tahu dan perlu kita hafal. Okey, ni saya minta korang ambil perhatian kerana kelenjar-kelenjar ni adalah kelenjar yang sangat penting, dan kalau boleh tolong ingatlah. Sebenarnya kena faham je kan. Kena faham, dah faham kawasan-kawasan tu, bolehlah kita secara automatik kita ingat kan. Okey. Yang atas ni nama dia kelenjar pituitari. Yang bawah ni kelenjar tiroid ataupun thyroid. Yang bawah ni adalah pankreas. Mana pankreas? Ingat lagi pankreas. Okey.
kelenjar adrenal atas daripada ginjal ni, ginjal kita. Kelenjar adrenal yang kat atas ni. Yang kat atas ni ada sepasang. Okey, yang bawah testis macam biasa. Orang lelaki kalau tak tahu, saya tak tahu lah. So orang lelaki wajib tahu ada testis, dan orang perempuan wajib tahu yang mereka mempunyai ovari. So dua ni dah hafal dah. So tinggal 1, 2, 3, 4 alamat 4 je. Mudah je. Okey. So cukuplah saya rasa video setakat ni. Korang tahu dulu apa dia maksudkan kelenjar endokrin, apa itu hormon, apa itu koordinasi badan. Itu je yang kita belajar hari ni, dan semoga video hari ni memberi manfaat untuk korang. Semoga korang boleh study dengan amannya dan tenteram. Sorry lah kalau kartun pasal Pontianak tadi agak menakutkan korang, tapi apa-apa pun happy study untuk korang. So semoga kita berjumpa lagi dalam video part 2. InsyaAllah saya akan buat nanti. Salam sayang daripada saya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye bye.